Balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله. Para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita semua raikan pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, yang kita InsyaAllah ta'ala kita muliakan para imam, para muazzin, para mu'allim, mu'allimah, tetamu-tetamu Allah yang hadir, muslimin, muslimah yang menyaksikan, atau yang tidak kelihatan. Mudah-mudahan wasilah dengan pertemuan demi pertemuan, sedapatnya, sewajibnya saya dan kita semua meraih kemuncak tingkatan amal yang terbaik, iaitu mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sesuatu amalan itu tidak tertakluk pada masa, kerana masa ini begitu bermakna apabila kita guna pakai sebaiknya. Only 5 minutes, 10 minutes, maybe mungkin 45 minutes or 1 hours. Masya Allah, mudah-mudahan time ataupun masa itu kita niatlah dalam hati kita, bahasa yang lebih mudah sebut, kita kecek dengan hati kita ni. Aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Kita boleh dahulukan dengan kalimah basmalah, kalimah bismillah. Kalimah-kalimah seumpama bismillah, hatta kalimah seumpama kalimah tauhid, la ilaha illallah. Begitu juga kalimah yang kita sering sebut ketika selepas solat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada setengah riwayah, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimah-kalimah seumpama ini, begitu juga seumpama bacaan surah, seumpama surah Al-Ikhlas, kita baca dan kita hadirkan hati, insya-Allah, walaupun ketampakan ucapan itu ringkas, bila mana kita beramal dengan ilmu yang benar, kita beramal dengan iman yang benar, mudah-mudahan wasilah dengan ucapan maupun perbuatan itu sehingga Allah redha, Allah terima. Hatta secara amali kita lakukan. Contoh yang ringan, mungkin setengah orang berat buang sampah. Buang sampah ni, waktu tidak dilihat orang, kita buang sampah. Itu tarbiyah awal. Biasanya
buang sampah ni gotong royong buang sampahnya. Kena anjurkan aktiviti gotong royong perdana, barulah pakat-pakat buang sampah. Tapi mungkin orang sini lah, orang taman ni biasanya orang bersih-bersih lah, very clean. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan clean tu sampai ke dalam hati. Mudah-mudahan. Ni target kita semua. Apa yang saya maksudkan pada mukadimah ini di antara kaedah untuk kita, salah satunya lah hikmah dah, untuk kita meninggalkan, iaitu sifat riya. InsyaAllah bila kita latih tubi tazkiyatun nafs sehingga ikhlas amalan-amalan kita ni, maka dalam masa yang sama akan berlaku disebut apa? Healing crisis, krisis pemulihan. Itu kita akan, Allah datangkan hikmah. Bila kita latih tubi, ulang perkara itu berulang-ulang, maka akan tanggallah sesuatu sifat itu seumpama memperlihatkan ataupun suka diperlihatkan amal itu kepada orang lain. Ini berkaitan dengan tajuk yang telah saya bentangkan, bab riak. Bab riak sebelum ini. Saya ingat pada pagi ini saya sambung saja bab riak ini 8.0. 8.0. Mungkin sini oleh kerana saya mengambil satu pendekatan dakwah ilmu, hatta mudah-mudahan membuahkan hasil iman dan amal. Kerana pembentangan syarah kitab Ihya Ulumuddin ini telah saya kemukakan di beberapa negeri maupun beberapa masjid dan surau. Jadi oleh kerana dirakam live sebegini, maka boleh semaklah. Kita gunakanlah alat-alat logistik ni, alat-alat seumpama alat perkakah ni dah. Kita guna pakai. Kita boleh semak waktu-waktu kita rehlah long distance, ataupun ada juga orang rehlah walaupun dia duduk di rumah, dia rehlah, dia berjalan. Dia berjalan tu. Maksud saya berjalan ni rehlah daya fikir dia tu. Sambil berbaring dia tengoklah YouTube ke apa yang patut dan sebagainya. Walaupun mungkin beberapa minit dan sebagainya. Taib. Maka di sini dinyatakan iaitu saya memilih berkaitan dengan riak ini yang menyatakan tentang tingkat riak ini, tingkatan riak ini. Rupanya bukan bangunan je boleh dibina setingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Riak ni pun ada tingkat dia. Ikhlas pun ada tingkat dia. Ada level dia. Seandainya kita ambil hikmah tingkatan syurga Allah, dalam satu riwayah Imam Tirmizi menyatakan apa? Tingkatan syurga ini ada 100 tingkatan. Ada lah tu hikmah dia tu. Hikmah tingkatan-tingkatan yang sebenarnya menisbahkan tahap ataupun makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah bahawasanya seberat-berat tahap riak adalah menunjuk-nunjuk dengan keimanan. Orang yang berbuat sedemikian ini pasti akan kekal dalam neraka. Ini bukan saya sebut, saya sebut ni beralaskan dalil disyarahkan oleh seorang alim tentang syarah kitab Ihya Ulumuddin ini. Siapakah yang orang yang sedemikian itu? Tadi dinyatakan seberat-berat riak iaitu menunjuk-nunjuk tahap keimanannya. Yang berbuat demikian
maka kekal dia dalam neraka. Sekali turun, ya ke tidak tu persoalan itulah. Kerana iman ini suatu yang kita kena, kita lihat bagaimana fasa tarbiyah baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW mengikut tentatif tarbiyah daripada Allah, wasilah dengan kitab Allah. Ada kala kalau kita lihat fasa yang pertama secara sir, secara diam-diam lah dalam selimut. Tapi ada satu keadaan maknanya dizahirkan keimanan itu, sehingga kan para sahabat mengikut rentak baginda Nabi SAW. Dijaharkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam langkah demi langkah. Ketika itu dizahirkan, kalimah itu diperdengarkan kepada warga Mekah pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ramai yang terpinga-pinga lah, ini kalimah datang dari mana ni? Ini apa barang ni? Itu bahasa orang muda lah. Ni pagi-pagi ni kalau straight sangat pun alamat dia lelaplah mata tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi dia ada juga menu yang kita boleh bukan sentap, tapi kita main buai lah, main buai ikutlah. Baik. Siapakah yang demikian itu? Iaitu orang yang lisannya mengucapkan kalimah syahadatain, menyaksikan bahawasanya tiada ilah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, tetapi hatinya mendustai apa yang diucapkannya sendiri. Hal inilah bentuk munafik yang banyak disebut dalam kitab suci Al-Quran. Tidakkah pada zaman kita sekarang ini masih terdapat ramai orang yang seumpama ini? Apa tadi? Kadang-kadang tulisan itu kita boleh panjangkan harakat dia. Kalau sebut ramai, kita rasa biasa je lah. Tapi kalau kita sebut ramai, lain tu. La hawla wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Munafik ada ketika hayat baginda Nabi SAW. Di mana kedudukan munafik waktu itu? Dalam saf solat, dalam Masjid Nabawi. Apa nak dikatakan? Apa nak dikatakan? Tak ada siapa yang tahu. Munafik ni. Bila mana ada ketika Rasulullah ada, ini kan pula lani, mutakhir ni. Penyakit ni dia boleh merebak. Dia macam penyakit berjangkit jugalah. Yang saya sebut itu hari, very dangerous and very important, kita kena tahu. Memang kita kena wajib tahulah. Pasal saya telah bentangkan sebelum ini, iaitu 6 sekurang-kurangnya, paling tidak pun 6 kita hafal dan kita hadam sehingga kita tahu selok-belok. Pertama tentang syirik, yang kedua tentang apa? Takabur. Yang ketiga tentang riya. Yang keempat tentang ujub. Yang kelima tentang sum'ah. Yang keenam tentang hasad dengki. Ini very dangerous. Homework buat semua, tak kira dah. Latar belakang apa pun, status apa pun, bukan mesti orang bandar je. Dengan orang kampung, orang taman, orang semua lah. Level mana pun kena. Pakat ngaji. Walaupun statusnya VVIP.
Ada ke triple V? Sebelum ni ada saya sebut VIP. Aku sebut ni betul ke hidup? Ada, boleh mengesahkan. Biasa kan VIP, kemudian VVIP. Ada triple V? Tak ada. Kena tarik balik. Kadang-kadang dia cakap ni kita pergi tambah nak, kita tarik balik lah. Ada pengesahan di sini. Boleh mengesahkan Tuan Haji ada yang setuju ke? Betul lah. Mana cakap double V. Nah, mana ada VVIP? Itu dia panggil nak sakat tu sebenarnya. Dia nak sakat nak. Tahib. Allah Rabbi. Pertama, ini diberi pencerahan. Ini mula pada perenggan pencerahan. Orang yang termasuk dalam golongan ini adalah orang yang membantah adanya syurga dan neraka serta alam akhirat, ataupun mengiktikadkan sempitnya bidang syariat dan hukum-hukum Islam. Hatinya lebih cenderung kepada meringankan hukum agama, meyakini kekufuran, tetapi dia menunjukkan perkara yang berlawanan dengan hal yang tersebut. Inilah golongannya. Golongan yang mana keimanannya hanya Allah saja yang mengetahui. Telah dinyatakan tadi bagaimana iktikad akidahnya, termasuk dari segi keluasan, kesempitan dari segi sudut juzuk syariat, yakni termasuk juga perundangan Islam, dan dia meringankan hukum agama, kufur, tetapi dia menunjukkan perkara yang berlawanan dengan perkara tersebut. Maka sekalipun orang tersebut mengaku beragama Islam dan mengucap dua kalimah syahadah, syahadatain, tetaplah dia tergolong dalam kumpulan orang-orang munafik yang suka bersikap riak, dan termasuk golongan orang yang kekal menetap dalam neraka. Itulah golongan ahli riak yang pertama, yang paling tinggi tingkatannya dari segi tingkatan riak itu. Paling tinggi, paling rendah kedudukan dia dalam neraka Allah. Syurga ni makin tinggi lah perolehan dia akan mempunyai kenikmatan itu. Tapi neraka ni makin bawah, makin dahsyatlah azabnya. Allah Rabbi. Kalau dengarlah manusia ni, Allah boleh dengarkan, hentakkan malaikah menghentak golongan ahli neraka, menghentak-hentak ni, termasuklah ketika alam barzah. Kerana roh orang-orang baik ni di Illiyin ditempatkan. Roh orang-orang yang jahat ni, termasuk munafik ni, Sijjin. Sijjin ni maknanya neraka yang bawah. Dia neraka ni di bawah. Dia makin dalam neraka ni sebenarnya. Kita pergi Bajaran Titiwangsa, biasa orang pergi ikut highway sana kan. Kita tengok dekat ada satu lokaliti RNR tu, kita tengok dalam tu gaung tu, dalam tu dia mau ni ke bawah tu. Itu rasa pun kita berdiri tu ada rasa lah juga. Ini kan neraka ni pernah, seingat saya ada satu riwayah, bunyi satu gema, suara benda jatuh kuat. Rasulullah SAW tanya, apa benda tu? Itulah katanya, sehingga ada keterangan sama ada Jibril AS mengkhabarkan baginda Nabi SAW, itulah satu benda yang dicampak dalam baru jatuh, memakan masa ribuan tahun, bukan ratus tahun. Kita nak percaya ke tidak? Benda ni? Tu logik akal ni kadang-kadang very limited sebenarnya.
Kita lihat bagaimana seumpama hal neraka Jahannam. Saya ingat ada para asatizah telah bentangkan kita keadaan neraka Jahannam. Neraka Sakar. Ada 19 unit amal. Kemudian neraka Jahannam ni ada dikekang tu dengan tali kekangan untuk meredakan. Neraka tu dia ada tali kekang dia diheret oleh malaikat yang bertugas. Tapi besar sungguh neraka ni, ya Allah. Wallahu a'lam. Nak disebabkan besar mana Allah saja yang tahu, tapi neraka ni dalam besar, dalam, dan dia bernafas. Dia makhluk Allah. Tu kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatin mahya wal mamat wa min fitnatin masihid dajjal. Tu doa tadi. Doa tu sebenarnya sunnah juga dibaca sebelum beri salam. Kalau imam agak lewat sikit beri salam tu, adalah tu dia baca. Dan cantik sungguh imam baca kalimah na. Dia niat untuk semua jemaah. Kita nak niat untuk ni pun tak apalah. Kita sendiri, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nampak? Kita duduk rumah sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah kan? Kita boleh niat lah. Sekali-sekali kita baca kalimah na untuk jamak seisi keluarga kita. Hatta walaupun kita duduk sini, kita teringat adik-beradik kita. Teringatlah adik-beradik ni. Masing-masing ada kan? Teringat ahli keluarga, keturunan kita. Boleh niat. Hatta boleh jamak sekali dengan saudara mara kita, kaum kerabat kita, ataupun sesiapa sajalah. Taib. Termasuk fitnah dalam kubur tu. Orang munafik ni di dalam kubur tu dahsyat lah. Pasal di dunia ni dia beramal tu dalam masjid ni cerita ni. Kan? Munafik yang ada ketika Nabi SAW ada bersama Nabi, duduk dalam saf yang pertama. Cuma demo tu kalau sembahyang subuh memang lebur. Kalau sembahyang subuh dia lebur. Orang Perak sebut lebur. Lebur. Sembahyang isyak satu lagi. Sembahyang isyak lah. Kadang kalau ada pun tenggelam timbul lebur. Tu sifat golongan yang disebut. Dia ada juga, kita kena faham nifak dari segi amali, nifak dari segi akidah. Itu kena, saya ingat kita pun dah dengar syarah lebih kurang daripada para asatizah yang lain. Maka golongan kedua ini jauh di bawah golongan yang pertama, iaitu orang yang menghadiri jamaah solat, jemaah Jumaat, dengan sebab takutkan ejekan dan cacian orang lain. Jadi andai kata dia tidak takut dicaci, pasti dia tidak akan menghadirinya. Sama juga seumpama orang yang berbakti kepada orang tua, ataupun mengeratkan hubungan dengan kaum kerabat yang dilakukan bukan kerana timbul daripada kehendaknya yang suci, tetapi semata-mata kerana takut celaan orang. Allah Rabbi, bila saya dan kita dengar pembentangan ini yang kata halusnya bab niat kita ni, lintasan yang terlintas-terlintas kita buat amal ni, kita ambil lah tadi tentang subjek iaitu nak meraihkan berbakti pada orang tua kan. Ada orang memang berbakti sungguh pada ibu ayah dia, kerana dia faham secara ilmu dan dia beriman dengan perintah Allah. Tapi tak kurang juga dia takut. Dia berbakti juga, tapi dia takut. Dia lebih kadang-kadang terlintas, dia takut orang kata dia tak berbakti pada orang tua dia. Maka gerak hati dia tu lebih berat ke situ. Jadi dia buatlah. Nak tahu bersungguh tak sungguh benda ni, tengok cara dia praktikal kebaktian dia kepada ibu bapa. Kalau sungguh dia praktikal, sungguh dah
memang dia cakna, tu tanda dia ikhlas. Ikhlas. Tapi kalau setakat acuh tak acuh, tu boleh timbul persoalannya. Sebagaimana pengarang kitab ini menyatakan, boleh jadi kita melakukan sesuatu perkara itu kerana kita takut orang kata. Ini satu hal juga. Satu hal juga. Begitulah juga tentang bagaimana disebut tadi, hadir solat jamaah, hadir ke masjid lah kata tu. Sedangkan memang sungguh pun kita nak takwil beginilah, nak nyatakan yang dimaksudkan perenggan ini oleh pengarang kitab ini, orang yang bercampur bau dia tu, perasaan dia tu, niat dia tu, dia boleh timbul tu. Perasaan itu takut orang kata, dia pergilah. Takut orang kata, dia buatlah. Takut orang kata. Beza bukan? Tapi kita ni, kita katalah kita sangka baik sama kita. Dah hari-hari kita mari, katalah 5 hari, 5 kali sehari. Tak kira siang, mak puas ke malam. Sampai ke subuh kita mari. Lepas kita konsistenkan selama 40 hari. Ada hadis. Fudul amal dengan masa 40 hari ni konsisten atas amali, maka 2 kebebasan. 2 kebebasan dia akan mendapat nikmat. Kurniaan Allah, iaitu yang pertama, dia bebas daripada sifat nifak, hatta sifat munafik. Konsisten dia 40 hari tu, konsisten dia, terutama muslimin, terutamanya muslimin. Muslimat pun boleh istiqamahkan di rumah, sekali-sekali timbul juga di masjid ni, di surau ni, pasal ada majlis ilmu. Tu ayah-ayah semua. Ini ramai sikit saya tengok belakang sana. Ramai sikit. Ada berapa orang wakil muslimat, alhamdulillah. Bukan senang juga waktu subuh ni, public holiday. This is Sunday. Yesterday Saturday. Tu maknanya public holiday. Bukan senang juga. Bukan senang juga. Kita ni memanglah boleh bawa diri masing-masing kan. Lepas kalau kita dengar kuliah dah diwar-warkan, contoh, bukan kuliah ni je, katalah kuliah yang sebelum ini, kuliah subuh, bukan senang juga. Tapi kalau kita boleh istiqamahkan, walaupun kita lorak lah, lorak dia mau tahu lorak, kaluk lah, kaluk busy, I am the busy man. Busy lah, busy belaka. Tak apalah kata dia lorak pun acuh ambil 15 minit. 15 minit lah. Kita lorak 15 minit, mungkin kita kena bergegas pergi ke mana aku janji dan sebagainya, kena tunaikan. Maka kita ambil 10-15 minit, kita ambil manfaat. Allah Rabbi, kalau napuk lah dalam seumpama mana-mana halakah lah, napuk, kalau kita napuk lah benda yang ada depan mata ni, ambo ingat seorang pun tak tinggal. Melainkan orang yang ada hajat lah tadi, qada hajat dia tak boleh tahan, Ustaz. Ada semalam ke apa, dia tak boleh tahan, dah duduk dalam saf, dah angkat, dah dalam solat dah, dia tak boleh tahan pasal benda nak tubik angin. Mata hukum pada waktu berubah dah. Pada waktu tu aulawiyat dia kena keluar daripada, pasal kalau situ, kalau bertahan situ, ibarat kata apa, habislah. Orang masjid kena jadi tukang bersih tok siap. Jadi satu kerja pula bagi tok siap pula. Habislah turun apa yang nak keluar tu. Dia balik rumah dekat masjid. Jadi kita di sini, saya tengok tandas masjid, alhamdulillah. Alhamdulillah, tandas tu maknanya setengah masjid, setengah surau, ada tandas yang bersih lah, alhamdulillah. Ada tandas pula ensil pun tak ada. Inna lillahi, ya Allah Rabbi. Saya tak tahu lah ensil di tandas masjid ni cukup ke tidak. Ensil pun tak ada. Macam mana kita nak melabur Allah Rabbi? Tak tenang lah, tak tenang. Dah berlaku dah kejadian-kejadian pelik, tapi benar tak? Baik. Allah Rabbi. Tadi
Demikian pula orang yang menunaikan zakat dan ibadah haji yang dilakukan kerana takut dicemuh orang, bukan kerana takut pada siksaan Allah jikalau tidak mengerjakannya. Semua itu adalah menunjukkan kejahilan dan pelakunya itu pasti akan memperolehi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi, rupanya kerja buat yang dilakukan bukan kerana Allah, kerana nak raih simpati ataupun nak raih keredaan manusia, rupanya Allah murka. Ni keputusannya, rizat yang keluar ni, Allah murka. Payah juga ni. Bila bedah siasat balik hati kita ni, payah juga. Nah, susah juga dah. Nak betul-betul ikhlas ni susah juga. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ikhtiar kena usaha secara berterusan, berdasarkan ilmu, berdasarkan iman. Kita diasuh, ditarbiah, dibimbing oleh para guru. Kemudian kalau kita rasa kita tak tahu, kita kena tanya kepada orang yang mungkin bukan cukup dengan satu orang, kita kena tanya 2, 3 orang. Lepas tu kita buatlah khulasah. Itu sebagaimana Al-Imam Syafi'i, kebanyakan imam-imam sebenarnya, imam yang mutabar ini, mereka berguru ramai. Bukan tertakluk pada seorang guru saja. Kerana hikmahnya bila kita dengar ni, rupanya luah ni ilmu Allah ni. Termasuk ilmu fikih, termasuk ilmu hadis, termasuk ilmu tafsir, dan sebagainya. Bab tauhid pun luah. Rupa-rupanya nampak ketampakan hukum zahir lepas menepati rukun Islam. Seumpama yang disebut tadi, zakat, haji dan sebagainya, solat dan sebagainya. Rupanya kena beringat. Dalam kita melakukan hal demikian, kita kena beringat supaya betul-betul kita ini berada pada satu keadaan, maknanya yang Allah terima amal kita. Ini suatu kerja yang agak nak kata susah boleh dilakukan, tetapi nak kata senang, banyak fitnahnya dalam hati ni. Dalam hati tu pentingnya ada unsur-unsur yang disebut tasawuf tu. Tasawuf ni. Tapi bila kita sebut tasawuf, sebenarnya kita jangan terlepas mengklasifikasikan siapa yang memahami tasawuf pada peringkat awalnya Islam ini. Tentulah qudwah hasanah yang terbaik adalah baginda Nabi SAW. Tentulah Abu Bakar As-Siddiq, ataupun di kalangan Khulafa Rasyidin itu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, termasuklah Osman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, termasuk sahabat-sahabat yang dijamin syurga Allah tanpa hisab, ribuan sahabat dan sebagainya. Itu mereka yang kita boleh secara ilmu kita kena terima, mereka tu lebih mengetahui tentang hakikat secara praktikal, bukan mengetahui secara praktikal ilmu tasawuf tu. Tanpa juga kita menafikan yang disebut tokoh-tokoh mutakhir ni. Kalau di Nusantara ni, di Malaysia ni, di tanah Melayu ni kan kita biasa kalau sebut tasawuf ni, seumpama kita kenal Tok Kenali, Tok Guru tu, Tok Guru ni lah. Jadi termasuklah Mak Kilau ni. Mak Kilau, siapa lagi? Tok Janggut. Tok Janggut jangan. Nama dah Tok Janggut. Rupanya dia memang statusnya Tuan Guru. Dalam bahasa sekarang ni, pejuang agama, dan dalam masa yang sama merangkap pejuang tanah air kita ni. Termasuk juga kita tak mampu menafikan lah, oleh kerana ada pegawai-pegawai sini, pegawai-pegawai yang maknanya pernah berkhidmat seumpama bidang kepolisian, mereka yang bertugas dalam tentera ataupun polis. Siapa tak kenal Lieutenant Adnan? Lieutenant Adnan, berapa kali tu dia kena tembak tu, dalam keadaan jati dirinya. Kalau kuat setara tu, tentu berkaitan dengan iman, berkorban.
Nak kata kita ni yang ada sekarang ni agak-agak lah. Kalau kata keluar seruan hayya 'alal jihad, agak-agak berapa yang keluar? Yang cakap ni pun belum tentu ni. Kadang-kadang sembang je. Nah. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah tu pun orang Kelantan panggil tak ada orang boleh pegang, ada orang tak boleh pegang. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Tiba-tiba satu keadaan hayya 'alal jihad di Makassar. Dia semak peristiwa di Makassar, peristiwa Ambon berdarah berlaku pada hari raya Aidil Fitri. Seingat saya Aidil Fitri. Alhamdulillah Allah takdirkan imam yang menjadi imam di situ, dia didikkan tarbiyah di Mekah. Waktu kejadian tu berlaku dah, imam yang mempunyai pengalaman bertalaki kitab di Mekah. Dialah antara orang yang memainkan peranan, mempertahankan, memperjuangkan Islam pada waktu itu. Peristiwa Ambon berdarah, habis satu kampung dibakarnya. Dalam surau, dalam rumah Allah dibakarnya manusia ni. Pernah berlaku kan? Peristiwa di Selatan Tai. Selatan Tai pun ada satu surau tu, dia sapu bersih dia. Orang dalam masjid, golongan kafir ini dia tak kira dah. Yang penting dia kira bukan setakat tangkap muat, tetapi dia nak basuh sekali jalannya. Tadi saya ada beberapa minit baki ni, subhanallah. Apatah lagi berlaku juga di Cambodia. Siapa nak tahu cerita Cambodia, pergilah ataupun boleh search di sini bagaimana Hatul dia tak kira orang. Dia main sapu je. Kalau dia tembak gabang. Berapa ramai para imam, para ustaz, orang yang penting, ketua kampung, orang yang penting disapu je. Mati bergelimpangan. Anak-anak ni dilambung begitu je. Perempuan ni dipukul, mati bergelimpangan. Ratusan ribu, mungkin lebih pada yang saya sebut ni, mati. Waktu itu agak-agak kalau kata berlaku lah hal yang demikian, dan memang berlaku di beberapa tempat. Agak-agak berapa orang nak keluar? Orang kata panggil berapa orang nak olok pala. Tadi tu ada masa kita kena ada kefahaman, pertahanan tentang keimanan kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita, bila Nabi SAW mewakilkan sahabat hayya 'alal jihad, Allahu Rabbi, kisah benar kan? Ada seorang tu dia baru kahwin kan, malam pertama je, malam pertama ringkas cerita, dapatlah buat hubungan, tapi tak dan mandi. Pasal dengar hayya 'alal jihad, sayup kedengar suara tu, dia meninggalkan isteri. Excuse, dia beritahu dia mana dia kena keluar. Tak dan mandi. Ni cerita kisah benar, di antara yang benar berkaitan dengan para sahabat, iman mereka. Ya Allah Rabbi, seandainya saya di antara kita lah, bukan malam pertama pun, Allah Rabbi, kalau malam pertama pun susah, malam kedua lagilah payah, lagilah susah. Saya ni boleh sembang, tapi kita boleh ambil ibrah. Nak sebutnya tingkatan iman orang terdahulu yang disebut al-muqarrabun. Al-muqarrabun sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Al-muqarrabun, sebahagian besarnya orang yang terdahulu, sebahagian kecilnya orang yang terkemudian. Kecil boleh kira dengan bilangan. Tapi orang terdahulu, Masya Allah, di kalangan para salafus soleh, itu mereka yang hidup ketika zaman Rasulullah SAW, hayat Nabi. Ya Allah, tu yang saya sebut, jangan tinggal. Kalau kita
ikut rentak suasana dia panggil apa ni, reaksi mak kilau sekarang ni. Namun dalam masa sama kita kena semak balik, kita boleh hadam balik tentang hayatu sahabah. Semangat sama semangat anak, tak apa, kita raikan pengorbanan anggota tentera dan sebagainya, hatta kepolisian dan sebagainya, mereka berkhidmat. Dan sebenarnya wakil-wakil warga pada waktu itu di tanah Melayu dan sebagainya, orang kampung pun main peranan jugalah. Dan minit akhir ini dinyatakan apa tadi, khulasah lah, saya sebut khulasah lah. Pasal cukup 2 poin pada pagi ini. Yang pertama, yang kedua, kemudian kita tawakufkan pada pertemuan yang akan datang. Dia sebenarnya ada 5 tingkat riak ini. Mudah-mudahan, Masya Allah, Subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara saya dan kita semua daripada terjebak ataupun hati kita ini disulami ataupun terpalit dengan sifat riak. Kerana riak dia makan dalam, sehingga kan dia boleh membatalkan membatalkan amalan yang dilakukan. Walaupun tadi contoh berbakti kepada ibu bapa, walaupun contoh hadir dalam berjemaah, walaupun maknanya dalam keadaan-keadaan tertentu tadi, kan orang yang jihad pun kerana dia nak menunjuk-nunjuk adanya hadis bagaimana 3 golongan yang akan dipanggil lebih awal, kemudian dicampakkan dalam neraka lebih awal, iaitu apa? Salah satunya orang yang mati syahid. Mati syahid kerana apa? Tersedik di niat nawai itu dia sanggup nak mati ni kerana mudah-mudahan orang angkat dia sebagai syahid, sebagai syuhada. Very dangerous. Jadi very important kita semua hadam perkara ini. Mudah-mudahan apa yang telah dinyatakan oleh pengarang kitab ini, cuma saya sikit-sikitlah luaskan sedikit bagaimana dari segi contemporary semasa ini pun kita nak kena guna bahasa yang semasa. Mudah-mudahan dapat difahami. Allahumma faqihna fid din. Cukuplah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dan sikit tadi ingatan, bila yang mukadimah tadi ambil cakna ucapan kalimah tadi, lazimi. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita ini sehingga kita naik kepada maqam ikhlas. Homework buat semua tanpa kecuali. Di antara kerja buat kita sementara baki hayat hidup ni, kita kena capai tu ikhlas dalam beribadah kepada Allah, kerana Allah. Semalam saya telah bentangkan satu tajuk di surah Hidayah berhampiran dengan sini, iaitu bersyukur kerana Allah. Rupanya bersyukur ni bukan sebarang-barang juga. Bersyukur ni kalau kena pada keadaannya, barulah Allah terima. Barulah Allah terima. Tapi kalau bersyukur ni kalau tak kena gaya, dia ada level juga, dia ada tingkat juga. Sabar pun ada tingkat, syukur pun ada tingkat, ikhlas pun ada tingkat. Begitu juga sifat-sifat mazmumah pun ada tingkat-tingkat dia. Mudah-mudahan kita yang tentang amalan soleh, amalan yang Allah redha ni, kita naik pada tingkat-tingkat ni. Tapi maknanya yang tentang sifat mazmumah, perkara yang batinnya, kita tinggalkan jauh-jauh. Kita naik, kita tinggalkan, delete buang, minta Allah delete buang dan sebagainya. Cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan wasilah dengan pertemuan ini, sebarkan salam dan panjang-panjangkanlah ucapan yang telah dikemukakan oleh para asatizah yang lain. Sementara hidup ini, kita sampaikanlah apa yang boleh kita sampai, sharing terutama pada ahli keluarga kita. Kita boleh masuk dalam mana-mana dalam mana-mana channel, semua Facebook, di WhatsApp, di Telegram. Kalau kita boleh merantasi lagi, apa salahnya? Ada kawan di Jakarta contoh, terimalah kawan, contoh dia nak add friend kita, duduk Indonesia, duduk Thailand, duduk Brunei. Ada orang Melayu kita duduk di Australia, ramai juga duduk di Australia, di New Zealand, di USA. Orang Kelantan pun tak mudah juga. Orang lain pun ramai juga lah duduk luar. Kita tengok dia add friend, ataupun kita tengok dia duduk mana,
kita sendiri add friend dia pun tak salah juga. Pasal apa? Bayangkan bila kita, katalah bukan kita yang bercakap, tiba-tiba kita kongsi ucapan-ucapan yang memberi satu makna dalam hidup ini. Dia dengar. Selama tempoh dia dengar tu, katalah dalam banyak-banyak, tak ada seorang pun dalam ramai-ramai tu, hanya seorang saja. Seorang je yang terpakai apa yang kita kongsi tu. Bayangkan amalan yang dia faham tentang agama, dia beramal, maka dia tentu beramal sampai mati. Maka saham itu dia akan mengalir, bukan setakat dunia ini berbayar tunai, tapi di alam barzah sana, di akhirat nanti, dalam syurga nanti, kerana kita seorang yang berkongsi maklumat kita ini merupakan rantaian kepada dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Istaudiukumullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارزقنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارزقنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Subhanallah wa bihamdihi. Maha sucimu ya Allah dan segala pujian bagimu. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk yang diciptakanmu. Wa ridha nafsi, sebanyak keadaanmu bagi hambamu. Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi, seberat timbangan arashmu. Wa midada kalimatih, sebanyak dakwat kalammu. Kullu, katakanlah raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا يا رب ampunilah dosa kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia di kalangan ahli keluarga kami maupun nasab keturunan kami maupun orang-orang yang beriman sesiapa pun di kalangan hamba-hamba-Mu ya Allah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, walaupun di mana jua mereka berada ya Allah. Ya Ghafur Rahim, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma hasibna hisaban yasira. Akhirkanlah umur kami dengan kesudahan yang baik. Janganlah Engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang tidak baik ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.